2.1.6 penambahan. Okey, penambahan. Kita akan buat operasi tambah dan penolakan. Operasi tolak bagi nombor perduaan. Okey, 0101 tu dalam menterjemah aksara. Okey, menterjemah aksara pengekodan ASCII. Okey, aksara. Aksara ni dia boleh terdiri daripada huruf. Okey, huruf besar. Aksara juga boleh jadi huruf kecil. Okey, aksara juga boleh jadi nombor. Dan aksara juga boleh jadi simbol. Okey, so ini yang kita akan belajar lah. Penambahan dan penolakan nombor perduaan dalam menterjemah aksara pengekodan ASCII. Okay, next. Pengenalan. Kita tengok dulu pengenalan kepada tajuk kita hari ini. Okay, yang ni kita dah tahu dah. Komputer hanya boleh memproses nombor perduaan yang mempunyai 2 digit, iaitu 0 dan 1. Okay, kita dah belajar dah sebelum ni. Komputer hanya boleh memproses nombor perduaan. Nombor perduaan ataupun kita panggil sebagai nombor binary. Okay, ataupun nombor asas 2. Yang tu saja komputer faham. Okay, di mana nombor perduaan ni mempunyai hanya 2 digit saja. 2 digit, iaitu digit 0 dan 1. Okay, dia menggabungkan digit 0 dan 1. Okay. Pada papan kekunci keyboard. Pada papan kekunci terdapat satu set kod piawai yang mewakili setiap aksara. Kalau awak tengok keyboard awak tu, kalau duduk depan laptop ke depan komputer boleh tengok keyboard tu. Kita ada huruf kan, kita ada nombor, kita ada arahan, tab, caps lock, shift, control, function, enter, semua tu. Dan kita ada simbol juga. Okay. Semua ni diwakili oleh satu set kod piawai. Okay. Kod ini dikenali sebagai kod ASCII. Okay. Kod yang mewakili aksara pada setiap keyboard ni ialah kod ASCII. ASCII itu adalah American Standard Code for Information Interchange. Kena ingat nama ni, kod ASCII, untuk mewakili setiap aksara. Okay, setiap aksara pada keyboard. Okay, ataupun aksara lain lah. Kod ASCII menggunakan nombor perduaan. Kod ASCII menggunakan nombor perduaan untuk mewakili setiap aksara. Kod ASCII mempunyai 128 aksara dan mencukupi untuk penggunaan bahasa Inggeris. Okey, seterusnya kod ini iaitu kod ASCII mempunyai 128 aksara. Ingat, 128 aksara dan mencukupi untuk penggunaan bahasa Inggeris. Kod ASCII digunakan oleh kebanyakan sistem komputer pada hari ini. Okey, dia digunakan oleh kebanyakan sistem komputer pada hari ini. Okey, banyak komputer sekarang ni menggunakan kod ASCII. Okey, sekarang saya tunjukkan ni adalah jadual ASCII. Okey, jadual kod ASCII. Yang ni saya ambil daripada internet. Jadual ASCII. Okey. Jadual ASCII. Tadi kan dia kata kod ASCII ni boleh mewakili sebanyak 128 aksara.
Okay, 178 aksara. Aksara ni boleh terdiri daripada apa? Huruf kan? Tadi saya sebut dah, daripada huruf besar, huruf kecil, nombor, okay, simbol, arahan. Okay, kita tengok kat jadual ni. Okay, ini adalah jadual ASCII. Kita tengok bahagian binary sebab binary adalah asas dua, nombor perduaan. Okay, daripada yang pertama kosong. Kosong adalah mewakili null. Okay, satu start of heading. Okay, ni semua kalau kita tengok yang ni, kod ASCII ni sampailah space. Okay, yang ni untuk mewakili arahan. Okay, aksara dia adalah arahan. Okay, ca ni ataupun kita boleh panggil sebagai aksara. Okay, daripada 0 sampai 1000000 ni mewakili, kod ASCII ni mewakili aksara dalam bentuk arahan. Okay, seterusnya kod ASCII dari sini sampailah bawah ni kan. Ini mewakili aksara dalam bentuk simbol. Okay, seterusnya yang ni 0 sampai 9. Kod ASCII ni mewakili aksara dalam bentuk apa? Nombor. Okay, dan seterusnya lah, ini kita ada lagi simbol sikit lagi ni kan. Ini simbol. Okay, daripada A ni, A besar sampai Z ini adalah aksara dalam bentuk huruf besar. Okay, lepas tu kita ada lagi simbol-simbol. Lepas tu dekat sini adalah kod ASCII nombor perduaan yang mewakili aksara huruf kecil. Okey. Okey, seterusnya kod ini iaitu kod ASCII mempunyai 128 aksara. Ingat, 128 aksara dan mencukupi untuk penggunaan bahasa Inggeris. Kod ASCII digunakan oleh kebanyakan sistem komputer pada hari ini. Okey, dia digunakan oleh kebanyakan sistem komputer pada hari ini. Okey, banyak komputer sekarang ni menggunakan kod ASCII. Okey, sekarang saya tunjukkan ni adalah jadual ASCII. Okey, jadual kod ASCII. Okay, yang ni saya ambil daripada internet. Jadual ASCII. Okey. Jadual ASCII tadi kan dia kata kod ASCII ni boleh mewakili sebanyak 128 aksara. Okey, 128 aksara. Aksara ni boleh terdiri daripada apa? Huruf kan? Tadi saya sebut dah, daripada huruf besar, huruf kecil, nombor, okay, simbol, arahan. Okay, kita tengok kat jadual ni. Okay, ini adalah jadual ASCII. Kita tengok bahagian binary sebab binary adalah asas dua, nombor perduaan. Okay, daripada yang pertama kosong. Kosong adalah mewakili null. Okay, satu start of heading. Okay, ni semua kalau kita tengok yang ni, kod ASCII ni sampailah space.
Okey. Ini untuk mewakili arahan. Okey, aksara dia adalah arahan. Okey, ca ni ataupun kita boleh panggil sebagai aksara. Okey, daripada 0 sampai 1000000 ni mewakili, kod ASCII ni mewakili aksara dalam bentuk arahan. Okey, seterusnya kod ASCII dari sini sampailah bawah ni kan. Ini mewakili aksara dalam bentuk simbol. Okey, seterusnya yang ni 0 sampai 9. Kod ASCII ni mewakili aksara dalam bentuk apa? Nombor. Okey, dan seterusnya lah, ini kita ada lagi simbol sikit lagi kan. Ini simbol. Okey, daripada A ni, A besar sampai Z ini adalah aksara dalam bentuk huruf besar. Okey, lepas tu kita ada lagi simbol-simbol. Lepas tu dekat sini adalah kod ASCII nombor perduaan yang mewakili aksara huruf kecil. Okey. Unit pemprosesan mentafsir kod ASCII yang mewakili aksara. Kita tengok sikit. Unit pemprosesan mentafsir ataupun menterjemah kod ASCII yang mewakili aksara. Kita tengok kat sini contoh. Apabila aksara A, okay, pada papan kekunci ditekan, kalau awak tekan A huruf besar tu, kod ASCII 01000001 akan dihantar kepada unit pemprosesan komputer. Huruf A akan terpapar pada skrin komputer. Maksudnya macam ni. Yang pertama sekali proses dia, kamu klik, kamu tekan huruf A, huruf besar A tu, tekan pada keyboard kan. A tu dia akan masuk ke unit pemprosesan. Okay? Dalam sistem unit kita ada CPU. Dia akan masuk ke CPU untuk diproses. Okay? CPU dia tak kenal, awak type A, CPU tak kenal A, tapi CPU akan kenal A tu sebagai 01000001. Okay, dalam CPU dia adalah 01000001. Kemudian huruf A akan terpapar pada skrin komputer. Okay, daripada CPU ni dia akan hantar ke skrin komputer. Macam tu proses dia. Mula-mula awak type dulu. Lepas type dia akan hantar ke CPU. Hantar ke CPU dalam bentuk kod ASCII. Okay. Lepas tu CPU akan terjemahkan dan dia akan hantar ke monitor untuk dipaparkan. Dekat monitor dia keluar sebagai aksara A. Proses dia macam tu sebenarnya. Bila awak type dekat keyboard, dekat papan kekunci, yang awak type tu, aksara yang awak type tu sebenarnya bukan terus ke monitor. Okay, bukan terus ke skrin, tapi dia melalui CPU. Okay, dia akan masuk ke CPU dulu sebenarnya. Tapi proses ni terlalu cepat. Kita nampak seolah-olah macam kita type dekat keyboard, terus nampak dekat monitor. Okay, sebenarnya proses dia mesti masuk ke sistem unit. Okay, CPU. Lepas tu barulah CPU akan hantar balik ke skrin untuk dipaparkan. Dipaparkan sebagai A. Okay, macam tu. Dekat contoh ni, aksara A huruf besar tu, dia diwakili oleh kod ASCII 01000001. Yang ni. Itu untuk A huruf besar. Tengok yang seterusnya, yang ni. Okay. Yang ni dia bagi contoh apabila awak type aksara A huruf kecil. Okay, mula-mula sekali awak type A huruf kecil dekat keyboard. Kod ASCII 01000001 akan dihantar ke unit pemprosesan komputer.
Okey. Dia akan masuk ke unit pemprosesan dulu. Okay. Daripada unit pemprosesan, dia akan hantar balik ke screen sebagai A kecil. Okey, ini proses yang kedua, ini proses yang ketiga. Jadi, daripada contoh ni kita nampak kalau aksara A huruf kecil diwakili oleh kod ASCII 01100001. Okey, kalau tengok kat situ, setiap aksara A besar, aksara A kecil ni, okey, dia diwakili oleh kod ASCII. Kod ASCII ni merupakan gabungan nombor perduaan 0 dan 1. Okey, seterusnya, ini contoh lain, lebih kurang macam tadi juga. Apabila aksara 5, okey, sekarang ni aksara kita adalah dalam bentuk nombor. Tadi huruf kan, huruf besar, huruf kecil. Apabila aksara 5 pada papan kekunci ditekan, okey, tekan 5, lepas tu dia akan hantar ke unit pemprosesan. Lepas tu unit pemprosesan akan terjemahkan dan dia akan hantar untuk dipaparkan pada skrin. Okey, sama jugalah macam tadi. Okey, 5 angka diwakili oleh nombor perduaan 00110101. Okey. Seterusnya, contoh terakhir untuk yang ni, apabila aksara alias, kan? Alias ni pada papan kekunci ditekan, kod ASCII 01000000 akan dihantar ke unit pemprosesan komputer. Okey, maksudnya aksara ni ataupun simbol ni diwakili oleh 01000000. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jadual menunjukkan kod ASCII dan perwakilan aksara. Okey, yang ni ada dalam buku teks kamu. Okey, kod ASCII dan perwakilan aksara. Kalau tengok kat sini, kod ASCII 00100000 ini mewakili ruang kosong. Okey, ruang kosong. Maksudnya space. Space. Aksara dia adalah space. Kalau yang ni 00100000 mewakili tanda seru. Okey, dan dekat sini semua adalah simbol. Ini adalah simbol sampai sini. Okey. Kemudian daripada 00110000 kod ASCII. Ini adalah kod ASCII Tengok sini kod ASCII. Ini mewakili aksara kosong. Okey, seterusnya kita ada aksara 1 sampai 9. Ini adalah nombor. Aksara dia adalah nombor. Ini aksara dia adalah simbol. Okey, seterusnya kita ada ini juga adalah simbol Okey, ini simbol kan. Lepas tu daripada sini A besar, B besar, semua yang besar-besar ni sampailah Z. Sini ini mewakili huruf. Huruf apa? Huruf besar. Okey. Yang ni simbol juga. Simbol. Yang ni adalah huruf kecil. Huruf kecil. Okey, ini adalah simbol. Okey. Ini adalah jadual kod ASCII yang mewakili aksara-aksara tertentu lah. Sama ada aksara tu adalah simbol, nombor, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. Okey, yang ni adalah pembahagian macam saya cerita tadi. Sama je. Tapi untuk hari ni kita akan tengok, kita akan tumpu lebih kepada nombor. Okey, aksara dalam bentuk nombor, angka. Okey, jadi kita akan tengok yang ni lah. 0 sampai 9 dan kod ASCII yang terlibat. Kalau kamu tengok kod ASCII dia, 0 diwakili oleh 00110000. Kalau 1 diwakili oleh 00110001 dan seterusnya sampailah 9 ni. Kalau tengok dekat sini, dia ada persamaan daripada 0 sampai 9. Dia ada persamaan dari segi nombor perduaan dia. Kalau tengok yang ni kan, 4 yang pertama ni. 4 yang pertama ni. Okey, ni sama kan? Okey, ini semua sama, iaitu berapa? Berapa yang depan tu yang sama tu? 0, 0,
0, 1, 1. Semua sama ni. Daripada nombor 0 sampai nombor 9. Okey, 0, 0, 1, 1. Okey, jadi yang belakang ni lah yang berbeza ni. Yang berbeza ni yang mewakili nombor. Ya, 0, 0, 0, 0 adalah mewakili 0. Kalau 0, 0, 0, 1 mewakili 1 kan. 0, 0, 1, 0 mewakili 2. Kenapa dia mewakili 2 ni? Ini berkaitan dengan nilai tempat, digit darab nilai tempat yang macam kita belajar sebelum ni. Okay, kita mula daripada belakang, nilai tempat ini adalah 1, ini adalah 2. Lepas tu yang ni adalah 4, ini 8. Okay. 0, 0, 1, 0 mewakili 2. 0, 0, 1, 1 adalah 2 tambah 1, jadi 3 macam tu. Okay, kalau 9, ini adalah nilai tempat dia 8. 8 tambah 1, jadi 9. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini, sini adalah aksara jenis nombor. Okay, aksara jenis nombor bermula daripada 0 sampai 9. Okay, cuba tengok dari segi kod ASCII dia. Dari segi kod ASCII, kita tengok untuk setiap nombor ni, setiap aksara nombor daripada 0 sampai 9, tengok digit yang depan ni. 0011, 0011. Nampak tak? Semua mula dengan 0011. Sama kan? Okay, penting ya. 0011 daripada di aksara 0 sampai aksara 9. Okay. Aksara dekat sini kita tengok aksara jenis nombor. Okay, ini adalah aksara nombor. Nombor, kita ada nombor daripada 0 sampailah 9. Okay, ini aksara nombor. Okey, cuba tengok dari segi perwakilan kod ASCII bagi nombor. Okay, tengok perwakilan kod ASCII kita daripada nombor 0, sifar. 0011. Kalau 1, 0011. Tengok yang depan ni dulu, 4 digit nombor perduaan yang depan, 4 digit binary yang depan ni. Okey, semua mula dengan 0011 daripada nombor 0 sampai nombor 9, sama kan? Okay. Bila dia sama, nanti kita akan lakukan operasi terhadap nombor. Okay, untuk nombor-nombor ni nanti kita akan buat operasi. Operasi apa? Operasi tambah dan juga operasi tolak. Okay. Semasa kita nak buat operasi tambah dan tolak bagi nombor, nanti kita akan kekalkan 4 digit yang depan ni. 0011. Maksudnya 4 digit yang depan ni kita tak perlu buat operasi. Okay, kita hanya perlu buat operasi pada 4 digit yang belakang ni. Yang ni lah yang kita akan buat operasi. Yang depan ni kita kekalkan. Sama kan, 0011. Okay. Okay, operasi tambah antara dua kod ASCII. Untuk tajuk ni kita akan tengok operasi tambah. Okay, tambah antara dua kod ASCII. Okay, contoh 2.11, tambahkan kod ASCII 0011, 0010 dan kod ASCII 0011, 0101. Dia suruh kita lakukan operasi tambah. Okay. Jalan kerja dia macam ni. Kod ASCII 0011, 0010. Okay, kita tulis kat sini. Lepas tu kita lakukan operasi tambah dalam bentuk lazim. 0011, 0101. Okay, yang ni kan? Okay. Kalau tengok operasi tambah ni, dia bukan macam operasi tambah biasa. Dia ada berbeza sikit. Kalau sebelum ni, kita tambahkan semua daripada, kita tambah semualah 88 digit ni. Okay. Kita tambah bermula daripada belakang kan. Sebelum ni, kita tambah dari sini, paling kanan. Okay, tambah kan. Tapi untuk penambahan kod ASCII, kena ingat. Untuk penambahan kod ASCII, kita hanya tambah 4 digit belakang sahaja. Kita hanya tambah 4 digit
paling kanan. Okey. Digit yang depan ni, 4 digit yang depan ni kita tak tambah. Kita tak lakukan operasi tambah. Okey. Kena ingat tu. Yang ni terus bawa turun saja. Ni kan 0011 tambah 0011, kita tak payah tambah yang ni. Kita bawa turun terus. 0011. Yang ni kena ingat ni. Ni tolong ingat. Yang depan, 4 depan tak payah tambah. Tambah yang 4 belakang saja. Okey. Untuk lakukan operasi penambahan, kita buat macam ni. 0010, dia ambil yang belakang ni je. Ni. Tambah 0101. Okey, kita tambah macam biasa. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. Okey. Pemerhatian, hasil tambah 0010 tambah 0101 bersamaan dengan 0111. Dengan merujuk kepada jadual 2.7, jadual ASCII yang sebelum ni, jawapan kita, ni jawapan kita sebenarnya ada juga kat depan ni. Walaupun awak tambah 4 belakang, tapi kena tulis juga yang depan ni. Jadi macam ni. 00110111 diwakili oleh aksara 7. Okey. Maksudnya aksara 7 diwakili oleh kod ASCII 00110111. Okey. Okey, kita ulang balik sikit yang ni. Okey, kita buat lain Dia suruh tambahkan kod ASCII kan? Okay, diberi kod ASCII yang pertama adalah 00110010 tambah 00110101. Okey, bila kita nak tambah, kita akan tambah 4 yang paling kanan. Yang depan ni kita turunkan saja. Yang ni buat kotak macam tu supaya kita tak buat operasi lah, kita turunkan. Maksudnya dia benda yang sama macam tu. Okay. Yang ni awak lakukan operasi tambah 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. Jadi jawapan kita adalah 00110111 mewakili aksara berapa tadi? 7. Kan? Okey, macam itulah yang diterangkan kat bawah ni. Okey. Saya lebih suka buat jalan kira yang macam ni. Tengok kat sini. Tambahkan kod ASCII 00110010 dan kod ASCII 00110101. Dia suruh kita tambahkan 2 kod ASCII. Yang pertama adalah 00110010. Okey, tambah. Operasi adalah tambah 00110101. Okey, kita akan tambahkan. Okey, sebelum kita tambah, kita kena ingat 4 digit nombor perduaan yang depan ni kita tak perlu tambah. Kita hanya turunkan saja. Okey, turunkan saja. Okay, saya buat color lain supaya nampak lebih jelas. Yang ni kekalkan 0011. Kita hanya buat operasi tambah pada 4 digit yang paling kanan. Okey, kita tambah 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Ini adalah hasil tambah kita. Dia suruh kita tambah kan? Okay. Macam yang dia buat ni. 0011, 0010. Okey, dia tambahkan yang belakang ni. Okay, yang belakang saja yang dia tambah. Okey, patutnya ada operasi tambah lah dekat sini. Penambahan, dia tunjuk yang belakang ni sajalah. Yang depan dia tak buat. Okay, dia tak tunjuk. Jadi kita dapat macam ni. Pemerhatian. Hasil tambah 0010 tambah 0101 sama dengan 0111. Okey, sama macam kita dapat lah yang ni.
Okey, 0011. Lepas tu dia kata, dengan merujuk kepada jadual 2.7, ini jadual ASCII tadi, jadual ASCII 0011 0111 diwakili oleh aksara 7. Okey, yang ni maksudnya diwakili oleh aksara 7. Okey, sebenarnya kita boleh semak ya. Okey, macam mana kita nak semak? Saya padam dulu yang ni. Untuk kita semak, kita tukarkan setiap kod ASCII asas 2, kita tukarkan dia ke asas 10. Okey, macam ni. Ini adalah kod ASCII dalam asas 2 kan? Kita tukarkan ke asas 10. Sebelum ni kita dah belajar dah nilai tempat kan? Nilai tempat bagi asas 2 daripada belakang adalah 1, lepas tu 2, lepas tu 4, lepas tu 8. Okey, nilai tempat 0010. Okey, dekat sini kalau kita tukar ke asas 10, dia adalah 2 asas 10. Okey, operasi dia adalah tambah kan? Kita akan tambah dengan nombor yang bawah ni. Ini adalah nombor berapa ni dalam asas 10? 4 tambah 1, 5 asas 10. 10 tu tulis kecil je asas dia kan? Operasi tambah. Okey, 2 tambah 5 adalah 7 asas 10. Okey, betul 7 asas 10. 7 asas 10 diwakili oleh berapa asas 2? Kalau kita semak balik memang diwakili oleh 0011 0111 asas 2. Okey, yang ini hanya untuk kita semak. Semakkan. Okey, kita semak. Okey, boleh faham? Seterusnya. Okey, seterusnya operasi tolak antara dua kod ASCII. Okey, macam tadi juga, cuma kali ni kita nak buat operasi tolak. Tolakkan kod ASCII 0011 1000 dan kod ASCII 0011 0111. Okey, dalam soalan ni, kalau soalan macam ni dia akan mention siap-siap, dia akan sebut siap-siap. Tolakkan kod ASCII. Bila dia kata tolak kod ASCII, maksudnya yang depan ni awak kekalkan. Yang ni jangan buat apa-apa. Kekalkan. Yang ni pun kekalkan. Okey. Kalau soalan kata tolakkan tak ada kod ASCII kat sini, macam yang tu tolak macam biasa. Okey, sekarang ni kita cuba jawab. 0011 1000 tolak 0011 0111. Okey, macam mana nak tolak? Mula-mula sekali kekalkan 4 yang depan ni. Okey, ini dia akan jadi 0011. Okey, turunkan saja. Yang ni 0 tolak 1 boleh tak? Tak boleh kan? Pinjam dari depan ni kosong juga tak boleh. Pinjam dari sini juga kosong tak boleh pinjam. Jadi pinjam dari sini. Yang satu ni kan bila kita pinjam tinggal kosong. Ini jadi 1 kosong. Okay, kita nak bawa sampai belakang ni. Jadi kita pinjam lagi. Okay, pinjam. 1 kosong tolak 1 tinggal 1. Ini jadi 1 kosong. Okay, kita nak bawa ke belakang, pinjam lagi. Pinjam dari sini 1 kosong tolak 1 tinggal 1 dekat belakang jadi 1 kosong. Okey. Sekarang 1 kosong tolak 1 ialah 1. 1 tolak 1 ialah kosong. 1 tolak 1 ialah kosong. Kosong tolak kosong adalah kosong. Okey. Jadi itu adalah jawapan kita lah. Hasil tolak kita dapat macam ni. Jadi kita jawab, ini mewakili aksara apa ni? 7. Aksara apa? 1. Okey. Ini mewakili aksara 1. Tengok kat sini. 0011 0001. Sama macam kita dapat. Diwakili oleh aksara 1. Okey. Okey, untuk kita semak, kalau nak semak macam mana?
nak semak jawapan kita kan? Kita boleh semak kat sini. Okey, untuk semakkan. Okey, kita tengok kat sini. Nilai tempat. Okey, nilai tempat yang ni adalah 1, 2, 4, 8. Okey, ini kod ASCII ni kita tahu dah mewakili aksara berapa ni? Yang depan kita tak tengok kan? Ini kita kekalkan. Sebab depan ni menunjukkan dia adalah perwakilan untuk nombor. Okey, ini mewakili aksara 8. Kod ASCII ni kita tahu dah mewakili aksara 8. Kod ASCII yang bawah ni mewakili aksara berapa? Aksara 7. Kenapa 7? Sebab yang ni 1, 2, 4, 8. Jadi 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. Bila dia suruh tolak, okey, ini adalah dalam asas 10 kan? 7 asas 10. Ini 8 asas 10. Bila dia suruh tolak, kita boleh semak balik. Okey, untuk semakkan, okey, kita boleh buat dalam asas 10, nombor perpuluhan. 8 tolak 7. 8 tolak 7 ialah 1. Okey, asas 10. 1 asas 10 memang diwakili oleh 0011 0001. Jadi jawapan kita betul lah. Okey, biasakan untuk kita semak. Bila kita nak semak, kita mesti gunakan nombor perpuluhan. Okey. Tolakkan kod ASCII 0011 1000 dan kod ASCII 0011 0111. Okay. Sekali lagi saya nak ingatkan, bila dia kata tolakkan kod ASCII, keyword dia dekat sini adalah kod ASCII. Maksudnya kita nak tolak kod ASCII. Ni kod ASCII. Dekat soalan mesti dia letak tolakkan apa, kod ASCII ke ataupun dia suruh kita tolakkan nombor perduaan. Macam tajuk sebelum ni kita tolakkan nombor perduaan. Bila tolak nombor perduaan, kita kena tolakkan semua ni, 88 digit ni kena tolak, kan? Okay, tapi bila dia kata tolak kod ASCII, okay, yang 4 depan ni kita kekalkan. Ini kita kekalkan. Okay, jangan buat operasi tolak. Okay, sekarang kita buat 0111000 tolak 00110111. Okey, sekarang kita buat 00111000 tolak 00110111. Okey. Okey, disebabkan soalan kata kod ASCII, maksudnya yang depan kita kekalkan. Okey, kita buat kotak sikit. Depan ni kita tak buat operasi apa, kita hanya turunkan saja. Jadi dia akan jadi 0011. Okey, kita lakukan operasi tolak pada 4 digit belakang. 0 tolak 1 boleh? Tak boleh kan? Pinjam dari depan ni. Depan ni 0, tak boleh pinjam juga. Pinjam lagi depan, 0 juga, tak boleh pinjam. Pinjam lagi depan dia. Pinjam dari 1 tinggal 0. Bila kita pinjam dia jadi 10. Kita nak bawa ke belakang ni kan? Jadi 10 tolak 1 sebab kita pinjamkan ke belakang tinggal 1. Ni tinggal 1, yang ni jadi 10. Okey, 10 ni kita nak pinjamkan ke belakang dia. Jadi dia akan jadi 10 tolak 1 tinggal 1, yang ni jadi 10. Okey, 10 tolak 1, 1 tolak 1, 0, 1 tolak 1, 0, 0 tolak 0, 0. Okey, yang ni adalah hasil tolak kita. Jadi dengan merujuk kepada jadual ASCII 0011 001 mewakili aksara berapa? Mewakili 1 asas 10. Okey. Tengok yang belakang ni pun kita dah tahu dah 1 asas 10. Okey, untuk nak semak. Okey, untuk semak.
Okay, kita boleh tukarkan yang ni ke asas 10. Yang ni adalah berapa? 8 asas 10. Okay, tolak dengan ini 7 asas 10. 8 tolak 7 berapa? 1 asas 10. Ya, betul. Asas 10 ni letak kecil-kecil je. Okay, tak letak pun tak apa. Jadi jawapan kita 1. Sama lah kan? Okay, jadi jawapan kita betul lah. Okay, latihan dalam kelas. Aksara yang diwakili oleh kod ASCII 00110101 ialah, awak boleh rujuk dekat kod ASCII yang saya bagi dekat tepi ni. Siapa nak jawab? Apa jawapan dia? Aksara yang diwakili oleh kod ASCII 00110101 yang mana? 5. Yang ni kan? 00110101 adalah 5. Okey, jadi aksara yang diwakili ialah 5. Okay, yang ni kan? Okey, yang kedua, aksara yang diwakili oleh kod ASCII 00110100. Yang mana? 4. Ini. Jadi aksaranya adalah 4. Okay, soalan 3. Tambahkan kod ASCII 00110101 dan kod ASCII 00110100. Kemudian nyatakan kod ASCII yang diwakili oleh hasil tambah itu. Okey. Jadi kita akan buat operasi tambah. 00110101 tambah 00110100. Okey. Kita tambah dulu. Sebelum nak tambah, kita buat apa? Turunkan 4 yang depan tu. Okey, ni 4 digit yang depan kita turunkan. Okey, yang ni kita dapat 0011, tak berubah kan? Lepas tu kita buat operasi tambah bagi 4 yang paling kanan. Yang ni. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 1, 0. 1 tambah 0, 1. Tambah 0, 1. Okey. Jadi kita akan dapat 0011, 1001. Ini jawapan kita. Bila dia suruh tambah, inilah jawapan kita. Lepas tu, dia kata nyatakan kod ASCII yang diwakili oleh hasil tambah itu. Jadi 00111001 mewakili aksara berapa? Rujuk pada jadual. 0011 1001. Sama tak? Sama. Ya, sama. Yang ni kan? Sama. Jadi mewakili aksara 9. Okey, jadi dah lengkaplah jawapan kita. Okey. Okey tak ni? Okey. Soalan 2. Apakah aksara yang diwakili oleh hasil tolak? Okay, untuk soalan ni, dia nak kita buat operasi tolak. Bagi kod ASCII 00110111 dan kod ASCII 00110011. Okay, sekarang kita nak tolak. 00110111 tolak 00110011. Okey, macam biasa kita turunkan. Okey, ini akan dapat 0011. Okey, tolak yang belakang ni. 1 tolak 1, 0. 1 tolak 1, 0. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 0, 0. Okey, jadi hasil tolak tu kita dapat 0011 0100.
Okey, dia tanya apakah aksara yang diwakili. Okey, jadi 4. boleh jawab macam ni. Aksara yang diwakili oleh 00110100 ialah aksara berapa? Rujuk pada jadual. Jadual ni akan diberi awak tak payah hafal. Dalam periksa juga akan diberi senarai kod ASCII. Okey, aksara apa ni? 00110100. 4. 00110100. Ni kan? Aksara dia adalah 4. Betul tak 4? Kita boleh semak kan? Macam mana nak semak? Kita tengok yang ni. Yang atas ni mewakili aksara apa? Dalam asas 10 ini adalah aksara 7. Okey, 7. Asas 10 kan? Yang ni mewakili aksara 3. 3. Okey, aksara 3. Asas 10. Okey, kita lakukan operasi tolak. 7 tolak 3. Dapat berapa 7 tolak 3? Dapat 4. Asas 10. Betul tak? 4 asas 10 adalah 00110100 dalam kod ASCII. Betul kan? Okay, bila kita semak balik, betul dapat macam tu. Jadi, jawapan kita betul yang ni. Okey, ini untuk kita semak saja. Tak payah tunjuk lah sepatutnya. Tapi kalau kita nak tahu betul tak betul, kita buatlah untuk semakkan. Okey, seterusnya. Soalan 3. Buktikan hasil tambah kod ASCII yang mewakili aksara 5 dan 3 adalah sepadan dengan 8. Kat sini dia suruh kita buat hasil tambah. Tambah kod ASCII mewakili aksara 5. Tambah kod ASCII ya, tambah kod ASCII. Mewakili aksara 5. Aksara 5 yang mana? Ni kan? Dia diwakili oleh 00110101. Okey, dia suruh kita tambah dengan aksara 3. Kod ASCII bagi aksara 3. Ini adalah 00110011. Okey, kita tambah. Yang depan ni turunkan 0011. Okey. 1 tambah 1, 1, 0. 1 tambah 0, 1 tambah 1, 1, 0. 1 tambah 1, 1, 0. Okey, 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Okey, macam tu kan. Jadi, ini adalah hasil tambah yang kita dapatlah. Okay, lepas tu kita tengok. Apakah aksara yang diwakili oleh hasil tambah ni? Ini mewakili aksara 8. Aksara berapa? 0011 1000. 8. 8. Yang ni kan? Yang ni. Jadi mewakili aksara 8. Jadi betul lah kan? Kalau kita nak semak, okay, yang ni kita boleh kata aksara 5, asas 10. Yang ni adalah aksara 3, asas 10. Bila kita tambah, kita akan dapat 8. Jadi terbukti. Sebab dia suruh kita buktikan, kita kata terbukti. Okay. Okey, seterusnya. Soalan 3 juga, buktikan aksara 3 adalah hasil tolak kod ASCII yang mewakili 9 dan 6. Okay.
Buktikan aksara 3 adalah hasil tolak kod ASCII 9 dan 6. 9, ni kan 9. Kod ASCII dia 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 tolak aksara 6 diwakili oleh 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Okey, kita hanya tolak 4 digit yang paling belakang. Saya terangkan sikit. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 1 tak boleh pinjam dari depan. Depan ni 0 tak boleh juga, pinjam lagi dari sini. Okey. Pinjam dari 1 tinggal 0, yang ni ialah 1, 0. Kita nak bawa ke belakang, pinjam dekat sini. 1, 0 tolak 1 tinggal 1. Ini adalah 1, 0. 1, 0 tolak 1, 1. 1 tolak 1, 1. Ini adalah 0. Okey. Jadi kita akan dapat hasil tolak kita 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Okey. Jadi kita kata 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 mewakili aksara 7. Kenapa 7? 0, 1 tolak 0, 1. Sepatutnya 9 tolak 6 adalah 3. Saya silap kat mana? Oh, betul-betul. Saya silap dekat sini. Okey, 1, 0 tolak 1 adalah 1. 1 tolak 1. 1 tolak 1 adalah 0 dekat sini, 0. Okay, jadi 0, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 1 mewakili aksara berapa? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 mewakili aksara 3. Okey. Jadi terbukti. Okey. Tulis cantik. Okey. Okey, soalan 3. Untuk latihan dalam kelas, buktikan hasil tambah kod ASCII yang mewakili aksara 5 dan 3 adalah sepadan dengan 8. Dia suruh tambah kod ASCII. Okey. Yang mewakili aksara 5. Aksara 5, ini aksara kan? Kod ASCII dia berapa? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Okey, untuk 5. Untuk aksara 3, kod ASCII dia adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okey, dia suruh buat operasi tambah. Adakah jawapan dia? Kita dapat aksara 8. Okey, aksara 8 ni berapa? Kalau dalam bentuk kod ASCII, 8 adalah 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Okey, kita cuba buat. 5 asas 10. Okey, dalam kod ASCII ada 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 tambah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okey, kita cuba tambah. Kosong, 0, 1, 1. Okey, 1 tambah 1, 1, 0. 1 tambah 1, 1, 0. 1 tambah 1, 1, 0. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Jadi kita dapat 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ini mewakili aksara apa ni? Kod ASCII ni mewakili
Okey, jadi kita boleh kata 00111000 mewakili aksara 8. Betul kan? 00111000. Betul. Okey. Jadi kita boleh kata terbukti 5 tambah 3 sama dengan 8 bersamaan 0110101 tambah 00110011 sama dengan 00111000. Okey. Okey, seterusnya. Soalan 3, buktikan aksara 3 adalah hasil tolak kod ASCII yang mewakili 9 dan 6. Okey, kita semak dulu kod ASCII bagi aksara 3. Aksara 3 kod ASCII dia berapa? 3 ni kan? 00110011. Okey, kod ASCII bagi 9. Ini 9 ni adalah 00111001. Bagi 6 pula. 6 adalah ini 00110110. Okey. Kita nak buat hasil tolak 9 tolak 6. Okey, 9 tolak 6. Okey, ini dalam asas 10. Kita tukar ke kod ASCII. Kod ASCII kita akan dapat 9 tu diwakili oleh 00111001 tolak 6 adalah 00110110. Okey, tolak. Okey. Sebelum tolak, kita turunkan dulu. 0011. Okey, tolak. 1 tolak 01. 0 tolak 1 tak boleh. Pinjam dari depan ni kosong. Tak boleh juga kan? Jadi pinjam lagi dari depan ni. Okey, pinjam dari 1 tinggal kosong. Ini jadi 10. 10 nak bawa ke belakang. Jadi 10 tolak 1 tinggal 1. Ini jadi 10. 10 tolak 1, 1. 1 tolak 1, 0. 0 tolak 0, 0. Okey, jadi ini mewakili aksara berapa? 00110011. Ini kan? Ini kita dapat mewakili aksara 3. Betul. Jadi kita boleh buat macam ni. Yang ni balik ke sini mewakili 3. Jadi terbukti 9 tolak 6 sama dengan 3 adalah bersamaan 00111001 tolak 00110110 sama dengan 00110011. Okey. So inilah jawapan kita. Jawapan akhir kita terbukti. Okey. Okey, untuk kerja rumah ada 3 soalan daripada buku teks. Tolong jawab dalam buku nota, tulis tarikh hari ini. Okey, jawab semua soalan. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey, soalan ni lebih kurang latihan yang kita buat dalam kelas tadi. Tak susah ya. Okey, cuba jawab semua. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih.